Melayu lama dengan lokasi bertepatannya di Kepulauan Melayu merupakan peradaban maritim sesuai dengan kedudukannya yang strategik di persimpangan jalan perdagangan laut antara dunia barat dan dunia timur. Kapal dan perahu tentu sekali memainkan peranan yang penting dalam suasana perdagangan maritim demikian, dan sejak awal lagi perdagangan maritim Melayu telah menggunakan pelbagai jenis kapal untuk menjalankan perdagangan itu. Salah satu jenis kapal Melayu yang hebat adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal yang dibuat terutamanya dari kalangan orang Bugis, satu kaum Nusantara yang terkenal sebagai pelaut, pedagang dan lanun yang berkemahiran tinggi. Orang-orang Jawa adalah satu lagi keturunan Melayu Nusantara yang terkenal sebagai para pembina kapal yang hebat. Salah satu kapal mereka yang terhebat ialah Jong Jawa yang disebut oleh para penggemar Cina sebagai Cuan. Pelaut Portugis yang menjelajahi lautan pada pertengahan abad ke-16 menyebutkan orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika dan Madagaskar. Berdasarkan petikan hadis yang berbunyi, jagalah masa sihat kamu sebelum dirimu sakit. Jelaslah di sini bahawa kesihatan merupakan aset yang paling bernilai dan berharga dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu, antara bidang terbesar dalam bidang tamadun Melayu dalam bidang sains ialah bidang perubatan. Terdapat dua faktor keuzuran atau sakit dalam masyarakat Melayu. Pertama, disebabkan oleh faktor fizikal, lebih dikenali sebagai naturalistik, yang berpunca daripada keadaan persekitaran. Dan yang kedua, lebih dikenali sebagai etiologi personalistik, yang berkaitan dengan segala penyakit berpunca daripada kuasa supernatural, gangguan ejen, bukan manusia atau masyarakat Melayu mempunyai beberapa cara penyembuhan yang melibatkan proses diagnosa atau teknik rawatan. Pakar perubatan terutamanya Bomo akan melakukan kedua-dua teknik ini. Beberapa teknik akan digunakan oleh Bomo kepada sesiapa yang mengalami gangguan jin ataupun terkena sihir. Maka Bomo akan menggunakan beberapa teknik, contohnya memberi pesanan mandi air hujan campur dengan gerakan limau, ataupun biasakan diri dengan membaca ayat-ayat pelindung diri pengusir syaitan ataupun ayat ruqyah. Tambahan pula, pada zaman dahulu, golongan Melayu juga mengubati melalui urut ubat-ubatan tradisional dengan bahan-bahan penawar berdasarkan flora dan fauna yang mudah diperolehi. Tamadun Melayu juga tidak ketinggalan dengan pelbagai kemahiran teknologi pembinaan. Teknologi seperti konkrit dan sistem ABS banyak digunakan bagi menggantikan kaedah konvensional yang digunakan sebelum ini seperti penggunaan bumbung limas, ruang induk, ruang tengah, serambi, beranda, ruang dapur dan rumah panggung serta lain-lain. Perubahan teknologi ini terbukti meningkatkan mutu dan kualiti pembinaan di samping memudahkan proses pembinaan tersebut. Namun, keunikan dan keindahan seni bina rumah dan kehalusan ukiran dalam kalangan tamadun Melayu menyebabkan dukang yang berkemahiran pada zaman Melayu itu mampu memberi lambang kesenian pada rumah yang dibina oleh masyarakat Melayu. Kehalusan seni akan terus ditanjung sebagai suatu hasil usaha serta kemajuan yang dicapai oleh tamadun Melayu. Selain itu, peralatan kelengkapan rumah juga adalah salah satu teknologi pembuatan yang terkenal dalam tamadun Melayu. Mereka banyak memodenkan dan menciptakan hasil keperluan rumah dengan menggunakan tanah liat, di antaranya ialah mangkuk, periuk, pinggan, cawan, kuali dan sebagainya. Demikian juga alat-alat perabot seperti almari, kerusi dan sebagainya.
Masyarakat Melayu awal juga berjaya menghasilkan kenderaan di laut, contohnya seperti perahu, kapal dan sampan bagi kegunaan masyarakat Melayu untuk mencari rezeki. Kapal-kapal ini sangat penting dan diperlukan oleh para pedagang untuk menangkap hasil-hasil laut serta tentera. Selamat sejahtera, saya Jeli Dashni. Saya ingin membentangkan tentang tamadun Melayu dalam sumbangan matematik. Kepentingan matematik terjelma dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu itu sendiri kerana urusan perniagaan timbang menimbang, sukat menukar, tukar menukar mata wang, cukai dan seumpamanya memerlukan pengiraan yang sistematik. Oleh itu, pencapaian orang Melayu dalam bidang matematik hanya dipelopori oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi guru atau ulama dalam institusi pendidikan yang dipanggil pondok di Malaysia. Kebanyakan tokoh ini mendapatkan ilmu tentang matematik melalui pengajian mereka di Asia Tengah. Apabila mereka pulang ke tanah air, mereka mengembangkan ilmu ini dengan melakukan penambahbaikan dan pembaruan dengan menulis pelbagai kitab dan buku yang mengenai tentang matematik. Mereka menulis tentang hal Hind, aljabar, geometri, logaritma dan falak. Sebelum matematik barat diperkenalkan di rantau ini, matematik Islam telah mendahului dalam sistem pendidikan tradisinya. Di samping perkembangan sistem matematik subur di kalangan ilmuwan Islam di institusi pondok, masyarakat Melayu kebanyakan juga mempunyai sistem pengukuran tersendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep suku timbul dari ungkapan sesuku dan tiga suku. Suku bermakna bahagian pada sesuatu yang lebih besar. Selain itu, terdapat juga istilah pengukuran yang tertentu dan mengukur sesuatu seperti mengukur cecair dan biji timah menurut benda pengisinya. Seperti mana yang telah tercatat dalam sejarah, tamadun Melayu telah memberi sumbangan dalam bidang perubatan, matematik, kimia, peluburan logam, sistem pelayaran dan bidang pertanian. Di sini, saya akan memberi penekanan terhadap sumbangan tamadun Melayu dalam bidang kimia, peluburan logam. Kemampuan orang Melayu dalam bidang kimia berkait rapat dengan keperluan untuk menyediakan keperluan material bagi kegunaan harian dan juga sebagai simbol kerajaan Kesultanan Melayu. Mereka ini memiliki kepandaian untuk melakukan peluburan dengan menerima teknik peluburan dari jari sini sebelumnya. Aktiviti ini dikenal sebagai proses penciptaan logam peluburan tembaga, besi, emas dan perak. Pada zaman silam, keperluan kepada bidang ini muncul dengan kehendak sistem politik. Pada masa itu meletakkan barangan tertentu seperti periuk, dulang, mangkuk, pinggan, cawan dan sebagainya yang diperbuat daripada logam tinggi seperti emas, perak dan juga simbol kuasa dan raja. Selain itu, barang perhiasan yang tinggi seperti emas, perak, mata menyumbang kepada kemahiran menghasilkan cincin, gelang, rantai, mahkota dan lain-lain. Barangan-barangan logam ini mendapat perkhidmatan yang tinggi daripada masyarakat menggunakan untuk keperluan harian dan keperluan tradisi. Keperluan tradisi yang penting sekali ialah alat mempertahankan diri seperti keris dan alat senjata penting seperti lain, tombak, pedang dan meriam. Bagi keperluan domestik pula seperti periuk, dulang, tempat bara, tempat siri, bekas air, kaki dian, ketuk dan tempat kuda, cepi, dulang yang berkaki. Barangan tersebut penting dalam kehidupan harian upacara tertentu seperti menyambut kelahiran, perkahwinan dan kematian. Masyarakat Melayu berkemahiran melakukan teknik peluburan dan menghasil material logam seperti kaedah peluburan dan penuangan. Antara hasil peluburan yang sering dilakukan iaitu peluburan pemuangan logam tembaga yang terdiri daripada aloi, kuprum dan timah yang berdasarkan kaedah penuangan lilit lesat. Di sini saya akan tunjuk contoh-contoh barangan yang diperbuat daripada besi iaitu cawan. Cawan ini diperbuat daripada besi. Dan yang kedua, mangkuk ini pula dibuat daripada besi. Dan lagi satu ialah pinggan, ini juga dibuat daripada besi. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Ibn bin Abdul Sadar dan apa yang saya dapati dalam pencarian saya di dalam subjek ini, dalam apa yang saya mencari ialah saya dapati yang orang zaman dulu adalah orang yang sangat berkemahiran tinggi. Mereka mempunyai
pengetahuan yang sangat-sangat luas sampai mereka mampu berlayar sehingga ke seluruh dunia. Mereka boleh dikatakan antara orang yang paling hebat berlayar di dunia ini. Saya, Raja Anadurai, berasa yakin bahawa dapat menjalankan tugasan ini dengan penuh sempurna dan bermakna dengan menghasilkan sebuah video dokumentari yang bertajuk Pertinjauan terhadap Sumbangan Tamadun Melayu dalam Bidang Sains dan Teknologi. Menurut bab 3 dalam mata pelajaran kita iaitu Tamadun Melayu, saya mempelajari dan menghayati nilai-nilai pembentukan Tamadun Melayu dan kepentingan mewarisi ketinggalan sains dan teknologi pada zaman Melayu. Secara tidak langsung, saya dapat mengkonklusikan bahawa permasalahan kajian kami iaitu kesan mengaplikasikan faktor-faktor kegemilangan Tamadun Melayu dalam kehidupan seharian ialah dengan melahirkan masyarakat yang rasional, yang bertamadun serta melahirkan generasi yang bersifat toleransi dan mempunyai pandangan yang bernas serta bertaraf tinggi. Saya dapat melihat bahawa tamadun Melayu mempunyai pelbagai pencapaian terhasil daripada kebudayaan masyarakat Melayu sendiri. Masyarakat Melayu memiliki sistem sains dan teknologi sendiri yang sesuai dengan tahap kemodenan pada hari ini. Dengan pencapaian tersebut, ia menunjukkan bahawa bukti keupayaan orang Melayu sendiri dalam bidang sains tidaklah jauh ketinggalan. Nama saya Jayadashini. Bagi bahagian refleksi, mengapakah sumbangan dalam bidang sains amat penting kepada semua masyarakat? Okey, ini kerana bagi memastikan Malaysia terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan dan kekal berdaya asing di peringkat ekonomi dan di peringkat global. Pengetahuan sebegini dikatakan berkualiti kerana dapat meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara melalui penjanaan idea, reka cipta baru atau inovasi. Apa yang saya belajar daripada subjek ini ialah kesan mengaplikasikan faktor-faktor kegemilangan tamadun Melayu dalam kehidupan seharian dan tamadun lain, contohnya seperti rangsangan dari keagamaan, penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai-nilai ini. Sumbangan tamadun Melayu dalam bidang sains contohnya seperti perubatan, matematik, kimia iaitu peleburan logam, sistem pelayaran dan bidang pertanian. Sumbangan tamadun Melayu dalam bidang sains amat penting kepada semua masyarakat kerana sains dan teknologi berkembang dalam wujud awal manusia sebelum Al-Quran diturunkan. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang tersusun, sistematik dan dapat diuji dan dibukti kebenarannya. Perkara ini amat penting dan banyak memberi kebenaran dalam kehidupan.